Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru ni jadi viral satu isu pada bulan Zulhijjah pada waktu korban hari itu berkaitan tentang hal korban ganti biaswa. Sebelum saya respon isu ini secara panjang lebar, jom kita baca dulu kenyataan daripada saudari kita ini, Shakila Zen, di Facebook beliau yang viral. Kata beliau, mengkorbankan lembu, sapi, kibas, kambing adalah ritual untuk mengingat peristiwa. Saya ulang, itu adalah ritual. Bukan tak boleh kita tukarkan korban ke benda lain, semisal menjadi beasiswa atau pengorbanan kecil-kecilan. Banyak dah perbahasan tentang isu ini di negara luar lah. Malaysia masih memanggil orang yang berbeza pendapat dengan panggilan bodoh, jahil, murtad dan liberal. Dan sehingga itulah Islam di Malaysia tak akan berkembang. Senang, konservatif, totok mengawal agama. Apa tu hik saya tak tahu. Kau tenang-tenang je lah. Di hujungnya korban kita dinilai oleh Tuhan. Nunjuk-nunjuk ritual atau hewan korban supaya orang tahu kita berkorban tu pun entah dah kurang berapa banyak timbangan pahala. Gitu aku jadi Tuhan. Sebelum kita sambung kepada penjelasan lanjut, saya melihat agak pelik sedikit kenyataan yang disebutkan oleh Shakila Zen ini. Dia menggunakan beberapa perkataan-perkataan yang bersifat Indonesia. Walaupun setahu saya beliau adalah orang Malaysia. Dia menggunakan perkataan sapi yang kita tahu sapi ini adalah lembu, dan dia juga menggunakan perkataan-perkataan seperti hewan. Hewan ni ejaan ni adalah H-A-I-W-A-N, bukan H-E-W-A-N. Kalau H-E-W-A-N tu biasanya adalah perkataan-perkataan daripada Indonesia. Saya tak tahu ada kemungkinan ataupun tidak dia copy paste daripada beberapa kenyataan daripada orang Indonesia. Saya tak tahu. Mungkin dia boleh berikan penjelasan selepas ini. Tapi kita berikan ulasan berkaitan tentang kenyataan dia itu adalah yang lebih utama. Pertama, saya bersetuju bahawa mengorbankan lembu dan kambing adalah satu upacara yang bersifat ritual. Pun begitu, kita tak setuju jika ia hanya disangkut kepada ritual untuk mengingati peristiwa seperti mana yang disebut oleh penulis. Ritual ialah tata cara dalam upacara keagamaan. Lebih tepat, kita sebut sebagai ibadah. Sebahagiannya ada peristiwa di belakang itu, sebahagiannya tidak ada. Bagi ibadah korban, memang ada peristiwa di belakang kisah, tetapi ia bukanlah seutama-utama sebab menjadi ibadah. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 36, Allah Ta'ala sebut, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallaha 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar wa kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan dia untuk kamu sebagai mengangkat syiar-syiar Allah. Kamu mendapat banyak kebaikan daripadanya. Oleh itu sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Apabila ia telah rebah, maka makan sebahagian daripadanya dan berilah makan kepada orang yang tidak memerlukan dan orang yang memerlukan. Demikianlah kami tundukkan haiwan korban itu untuk kamu supaya kamu bersyukur. Sahabat-sahabat, ayat ini jelas menunjukkan bahawa ibadah korban tidak dilakukan saja-saja atau dengan tujuan membangga diri. Jika ada yang membangga diri, dia telah tersalah dalam memahami maksud suruhan agama. Ibadah korban mahu mengangkat syiar agama Islam, mengangkat lambang kebesaran agama Islam. Ia dibuat secara terbuka supaya dapat melibatkan ramai orang, sama ada daripada urusan sembelihan sehinggalah urusan pembahagian daging dan memasak. Ia tak boleh dianggap sebagai menunjuk-nunjuk yang tak elok, kerana sifat menunjukkan amalan tidak salah. Yang salah apabila wujud sifat lain di dalam hati, seperti ujub, takabur dan sebagainya, sehingga mengatakan bahawa dia yang buat korban lebih baik daripada orang yang tak buat korban, membangga diri sehingga memperlekehkan orang lain. Ini baru salah. Tapi kalau buat secara terang-terangan, menunjukkan ibadah itu di hadapan orang, ia tak salah. Kalau dianggap salah, maka orang tak boleh pergi buat haji di Mekah sebab menunjuk, tak boleh solat di masjid sebab menunjuk. Itu kefahaman yang salah. Korban adalah mengangkat syiar agama Allah, lambang kebesaran agama Allah. Sebab itulah apabila kita pilih binatang korban, kita pilih yang gemuk-gemuk dan bagus-bagus, kerana ia mengangkat lambang kebesaran agama. Demikian juga perlakuan kita ketika menyembelih binatang-binatang itu dibuat dengan penuh adab dan tata cara yang telah ditetapkan oleh agama. Kambing disembelih dengan penuh adab, lembu disembelih dengan bismillah, dan unta dinaharkan dengan begitu tertib. Maksud nahar ialah dicederakan bahagian bawah leher unta, tidak disembelih seperti sembelih lembu. Walaupun kalau sembelih macam sembelih lembu, iaitu disembelih di bahagian tengkok dia, dibenarkan, tetapi lebih sunat dinaharkan sahaja. Sebab apa nak buat nahar? Sebab leher unta tu panjang dan cara nahar lebih mempercepatkan proses unta mati, dilukakan bahagian bawah leher ni sehingga darah akan menderu keluar. Begitu
baginda sifat sembelihan yang diajarkan di dalam agama ini. Kedua, daripada ayat 36 surah Al-Hajj itu, kita dapat faham bahawa konsep saling bantu-membantu antara satu sama lain yang diajarkan dalam Islam itu sangat luar biasa. Ia bukan sekadar buat korban untuk makan sendiri, tembolok sendiri sahaja, tetapi ia adalah untuk diri sendiri, keluarga, jiran-jiran dan kawan-kawan. Sama ada mereka ini kaya ataupun mereka ini miskin, itu bukan isu. Mereka dibahagikan daging itu kepada orang yang miskin, kepada orang yang kaya, tak kira siapa pun. Ini adalah sifat yang jelas yang membezakan di antara korban dan juga zakat. Penghujung ayat itu Allah Ta'ala sebut, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan haiwan korban itu kepada kamu supaya kamu bersyukur. Maka fokus ibadah ini juga adalah mengangkat nilai kesyukuran dalam diri kita. Kita bersyukur dapat rezeki lebih, lalu kita jamu orang makan. Sebab tu kita buat kenduri kahwin, buat kenduri akikah dan sebagainya. Sebab bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi tak bolehlah kita kata, oh tak, daripada hang buat kenduri kahwin, baik hang buat derma kepada orang. Daripada hang buat akikah, baik hang buat derma kepada orang lain. Tak betul. Dan ibadah korban itu adalah kenduri besar-besaran buat umat Islam. Hanya pada bulan Zulhijjah sahaja. Tak ada pada bulan-bulan yang lain. Kalau zakat, dia ada pada bulan-bulan yang lain. Pada setiap bulan, bahkan sedekah. Bila-bila masa nak buat pun, silakan. Tak ada masalah. Cuma, bila hang kaitkan dengan korban, korban hanya bulan Zulhijjah sahaja. Kita nak jamu umat Islam dengan keberkatan rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada bulan itu, supaya kita bersyukur. Menariknya ayat 37 surah Al-Hajj, Allah Ta'ala sebut, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging dan darah binatang korban itu tak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan daripada kamu. Demikianlah kami tundukkan haiwan korban untuk kamu supaya kamu membesarkan Allah dengan binatang korban kamu. Oleh itu, berilah berita gembira kepada orang yang buat kebaikan. Ayat ini menegaskan untuk kita memastikan ibadah korban itu bukan sekadar sembelihan dan melapah binatang, tetapi ia mengangkat nilai-nilai ketakwaan daripada diri kita. Sehingga Allah Ta'ala kata, berilah berita gembira kepada orang-orang yang buat kebaikan. Adakah ibadah ini kita nak bandingkan dan hapuskan, lalu kita ganti dengan ibadah-ibadah lain, sedangkan agama telah menggezetkannya, telah menyatakannya, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran? Ini bukan isu fatwa yang boleh berubah, tapi ia adalah isu syiar agama Islam yang kita sarankan, yang kita disarankan oleh Al-Quran untuk melakukannya. Ia pula khusus pada bulan Zulhijjah saja, bang. Sahabat-sahabat, kadang-kadang kita ni terlalu sensitif dengan satu isu sehingga menzalimi isu yang lain. Kita sensitif isu beasiswa, kita zalimi isu korban. Islam adalah agama yang lengkap dan syumul. Allah Ta'ala sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmat aku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Di dalam Islam ada zakat yang mengumpulkan harta seluruh umat Islam untuk dibahagikan kepada 8 asnaf umat Islam yang memerlukan. Ia adalah beasiswa terbesar yang paling penting yang wujud dalam agama ini. Kalau hang tak faham isu zakat, sebab tu hang duk pi sebut berkaitan tentang isu beasiswa. Jom kita kenal sikit 8 asnaf zakat ni. Yang pertama, fakir. Orang yang tak ada apa-apa harta, tak ada pekerjaan, tak ada pendapatan sampingan, dan duit yang masuk setiap bulan tu tak cukup 50% pun keperluan harian dia dan tanggungannya. Maka dia dikategorikan sebagai penerima zakat dalam asnaf fakir. Ini golongan yang sangat-sangat daif. Yang kedua, miskin. Seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya, tetapi tidak mencakupi untuk menampung keperluan harian dan juga menampung orang-orang tanggungannya. Maksudnya, dia ada gaji, tapi gaji dia tak cukup untuk keperluan hidup dia. Dua kategori ini, iaitu fakir dan miskin, sangat difokuskan dalam agihan zakat. Yang ketiga, mereka amil. Mereka yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat, sama ada individu atau organisasi, bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat, termasuk pengutaran, agihan, urusan kewangan dan sebagainya. Jadi diorang ni lah yang uruskan zakat ni. Jadi diorang pun layak untuk terima sebahagian daripada
daripada harta-harta zakat itu. Yang keempat, mu'allaf. Mereka yang dijinakkan hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam tapi belum kukuh Islam dia. Yang ni terbagi kepada dua jenis. Ini menarik. Yang pertama, orang tu dah Islam sendiri. Jadi orang yang ada Islam ni dia ada banyak kategori yang boleh masuk dalam mu'allaf. Yang pertama, dia baru memeluk Islam. Yang kedua, ketua-ketua umat Islam yang baik hubungan dia dengan ketua-ketua bukan Islam yang sejawatan atau sama taraf dengannya. Walaupun mereka ni dah lama masuk Islam dan memang dah masuk Islam daripada awal, tetapi disebabkan mereka ini adalah ketua-ketua umat Islam, mereka layak untuk menerima zakat. Ketua-ketua, yang ketiga, ketua-ketua umat Islam yang masih lemah iman tetapi masih ditaati oleh orang-orang di bawah pimpinannya. Yang keempat, orang-orang Islam yang tinggal di perbatasan yang berhampiran dengan negara musuh. Ini untuk kategori orang Islam yang mu'allaf, yang boleh dibantu. Yang kedua, mu'allaf juga tapi bukan beragama Islam. Yang pertama, boleh dipujuk supaya dia masuk Islam dengan diberikan zakat itu, ataupun dengan diberi zakat itu boleh dipujuk supaya tidak berbahaya kepada orang Islam. So ini adalah kategori-kategori asnaf zakat dalam asnaf mu'allaf. Cukup menarik. Yang kelima, ar-riqab. Ar-riqab ni adalah memerdekakan orang Islam daripada cengkaman penghambaan dan penaklukan. Cuma dikembangkan sikit hari ini sama ada dari segi cengkaman fizikal ataupun mental. Seperti kejahilan pun boleh termasuk dalam riqab dan terbelenggu di bawah kawalan orang-orang tertentu juga termasuk dalam isu-isu riqab. Yang keenam adalah al-gharimin. Golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahan diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Orang-orang yang perlukan bantuan perubatan, hutang dialisis termasuk dalam kategori ini. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam suatu aktiviti atau aktiviti menegak, mempertahankan dan menyampaikan agama Islam serta kebajikannya termasuk dalam fisabilillah, dan luas perbahasan fisabilillah ni. Yang ke-8 adalah ibn sabil. Mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluruskan oleh syarak dari mana-mana negeri atau negara yang memerlukan bantuan. Jadi ini 8 kategori asnaf zakat. Kita tengok agihan zakat negeri Selangor pada tahun 2020. 196.8 juta diperuntukkan bantuan keuangan dan makanan secara bulanan kepada 51,994 keluarga fakir dan miskin serta 2,382 orang mu'allaf. 96.5 juta diperuntukkan untuk bantuan bina, baik pulih dan bayaran sewa rumah kepada 15,188 keluarga fakir dan miskin serta 936 orang mu'allaf. 74.4 juta diperuntukkan untuk bantuan keperluan pendidikan dan juran kepada 10,832 orang fakir, miskin dan miskin. 28.1 juta diperuntukkan untuk bantuan hutang rawatan dialisis kepada asnaf gharimin 1,967 orang. 52.4 juta diperuntukkan untuk bantuan perubatan kepada 4,107 orang fakir dan miskin, 94 mu'allaf dan 3,734 orang asnaf gharimin. 2 juta pula diperuntukkan untuk bantuan derma siswa ataupun biasiswa kepada pelajar daripada dalam dan luar negara dalam asnaf fisabilillah sebanyak 223 orang. 53.1 juta diperuntukkan bantuan kecemasan atau runcit kepada 13,275 orang fakir dan miskin, 5,304 orang mu'allaf dan 26,994 orang dalam kategori asnaf fisabilillah. 31.9 juta diperuntukkan untuk bantuan seguah hati hari raya kepada 56,693 orang fakir dan miskin serta 4,493 orang mu'allaf. 2.3 juta diperuntukkan untuk bantuan sumbangan pendidikan kepada OKU dalam kategori fisabilillah kepada 213 orang dan 18 institusi berkaitan. 6.3 juta diperuntukkan untuk bantuan derma siswa ataupun biasiswa hufaz Al-Quran kepada 5,180 orang dalam asnaf fisabilillah. 28.8 juta diperuntukkan untuk bantuan elan guru kafar dan guru agama kepada 7,000 orang guru kafar dan 96 orang guru agama di negeri Selangor. 6.2 juta diperuntukkan untuk bantuan hutang kerana keperluan hidup kepada 2,732 orang asnaf gharimin dan 11.7 juta adalah untuk pengurusan rumah-rumah perlindungan asnaf. Sebanyak ini manfaat zakat kepada pendidikan, hutang, bantuan kecemasan, sokongan moral dan kewangan, peningkatan kepada projek memandaikan umat dengan ilmu, biasiswa, derma siswa kepada orang yang sihat dan OKU telah mengukuhkan bahawa keperluan kita adalah untuk mengeluarkan zakat kepada badan-badan pengurusan zakat negeri sehingga tidak ada lagi orang akan berkata kita tukarkan korban kepada biasiswa.
Sangat perfect agama ini sehingga ia meletakkan zakat sebagai kewajipan, manakala korban sebagai satu galakan. Sehingga kita tak akan sewenang-wenangnya merubah agama yang telah sempurna ini. Kesilapan, ketirisan dan penyelewengan boleh berlaku kepada kekurangan pengurusan manusiawi, tetapi ia tidak terkait dengan aturan agama ini. Percayalah bahawa orang-orang yang berada di dalam pengurusan zakat ini, mereka telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menjaga amanah di dalam agama ini. Anda mungkin tak percaya zakat sebab awak tengok sangat ramai orang yang memerlukan bantuan. Sebenarnya telah ramai orang yang telah dibantu oleh pihak zakat. Pun begitu, apabila awak lihat ada orang perlukan bantuan, awak sendiri boleh bantu. Islam menggalakkan sedekah dan meringankan beban sesama Muslim. Atau awak boleh laporkan kepada pihak zakat untuk membantu. Mereka ada skuad bantuan. Kalau di negeri Selangor, anda boleh call 13884343 atau terus ke website www.zakatselangor.com.my. Setahu saya di hospital-hospital tertentu macam Hospital Sungai Buloh, Hospital Selayang, ada juga skuad zakat datang dengan van pada hari-hari tertentu di tempat-tempat berkenaan bagi memudahkan proses agihan zakat. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.